Itu dia, selamat Hari Guru. Jadi pada pagi ini Hari Guru, kita bawakan tetamu kita dua orang cikgu. Nak tahu cikgu apa, mata pelajaran apa? Kita perkenalkan dulu. Cikgu Guru Sains SMK Sejarum, Encik Abdul Rahman Ali Basha merupakan juara digital dan ikon STEM kebangsaan 2018, dan juga Stephen Isaac, Guru SMK Lelaki Metodis Sentul, Kuala Lumpur. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi. Dua-dua cikgu sains sebenarnya kan? Ya, saya cikgu sains. Tadi saya cakap saya suka cikgu sains. Kita bawakan apa percintaan anda sendiri. Okey, kita bawakan dua insan hebat, dua tenaga pengajar yang sememangnya dalam kita memberikan gambaran dan juga cabaran pada waktu ini dalam kita mendepani PKP dan juga COVID-19, kerana kita faham dengan adanya new normal baru, maka tugas guru itu juga ada sedikit yang perlu diadaptasi. Kalau sebelum ini kelas secara memang secara fizikal kelas, tapi sepanjang PKP pelaksanaan kelas secara dalam talian, mungkin juga lebih banyak kerana sekolah pun ditutup pada waktu ini. Jadi itu kita tanya juga kepada kedua-dua anda berdua untuk kita melihat sepanjang pelaksanaan PKP ini guru dalam melaksanakan norma baharu. Bagi Rahman sendiri, kita nak terlebihkan dahulu selaku juara digital dan juga ikon STEM kebangsaan 2018 ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk saya sebagai seorang guru, okey, jadi saya juga seorang admin digital classroom dan kami juga ada satu grup Telegram tau. Okey, untuk membantu guru-guru. Okey, jadi semasa PKP ni kami ada jalankan satu program di mana kita ada program e-class. Di mana program e-class tu kita akan membantu pelajar-pelajar, kita ada jadual dan ada guru-guru yang lain kita jemput untuk memberi pendedahan pada pelajar tentang subjek tertentu. Okey. Kalau Stephen sendiri, macam mana Stephen menerima norma baharu dalam dunia pendidikan itu sendiri? Okey, secara jujurnya saya rasa mungkin saya bercakap untuk cikgu-cikgu lain juga, sebab ini adalah satu norma yang baru yang tak ada sesiapa pun expect. Sebab kali terakhir kami pergi sekolah bulan Mac tu kami dah start cuti. Time cuti tu PKP dah start. So ada cikgu yang kat kampung, ada cikgu yang tak bawa material. So itu adalah satu pembaruan yang kita kena adapt very fast. Dia sebenarnya kita kena lihat dari dua perspektif lah, daripada seorang guru dan juga lagi satu daripada mungkin ibu bapa dan pelajar. Kalau tengok dari bagi seorang cikgu ni, mungkin kalau kita dah biasa mengajar dari segi online atau kita selalu guna platform-platform online, bila kita nak time PKP ni ada kelebihan. Macam yang Cikgu Ahmad cakap tadi, kita boleh buat webinar, kita boleh buat banyak app yang kita boleh buat pengajaran melalui online. Tapi ada juga segelintir guru di mana kita panggil sebagai old school. Mereka lebih kepada teacher center. So mereka akan struggle. So sometimes it's very new. Kalau kita telah di-prepare, katakan orang cakap dalam sebulan, all the teachers kamu kena buat online teaching. Tapi benda ni kita tak dapat. So it's something new all of a sudden. Jadi saya rasa kena ada satu pemahaman bagi dari pihak guru pun, orang kena faham, but I believe kita memang kena ada satu inisiatif, because anak murid kita mesti memberi sesuatu. We cannot just let go, kata ni PKP kita biar, tak boleh. I think we have to play a role as well lah sebagai teachers. Ini semua tadi bersama dengan Stephen, kelas online Stephen tadi. Nampak tadi siap ada mini studio dekat rumah. Jadi yang nampak ni sebenarnya saya buat salah satu kaedah di mana students become teachers. Di mana kita go through satu lesson, lepas tu pelajar akan diberi topik, mereka akan present topik tu, lepas tu mereka akan mengajar kawan-kawan dia lain. Kalau tengok ni sekarang kami semua like online sekarang. So dia tengah ajar kawan dan saya sebagai facilitator ada kat sana untuk membetulkan jika sebarang salah dia punya info atau sebagainya. Sebab bagi saya kita tak nak academic base time cuti ni. Kita sebenarnya nak student empowerment time cuti ni. Kita nak pelajar kita ni tak nak belajar benda yang kat textbook. Something outside of the textbook pun kita nak instill benda tu dalam pelajar-pelajar kita. So this just few of the initiative yang saya buat sebagai seorang guru lah. Okey, boleh saya tambah sikit? Silakan. Okey, macam semalam kami ada buat satu bengkel dalam talian. Shopnya belajar di rumah untuk STEM. Okey, jadi bengkel tu saya berada di rumah saya. Okey, dan saya ajar pelajar-pelajar dari seluruh Malaysia bagaimana untuk membuat robotik arm. Jadi kat situ kan kita buat online dekat YouTube kan. Jadi mereka boleh buat secara hands on. Saya dekat rumah saya bertunjuk secara hands on, dan mereka dekat rumah pun mereka akan buat aktiviti secara hands on juga. Dan ini adalah satu inisiatif daripada Pusat STEM Negara KPM lah. Okey.
Antara cabaran-cabarannya apa untuk mengajar secara online? Mungkin Okey. Untuk cabaran mengajar secara online, yang pertama saya nampaklah talian internet lah. Okey, jika talian internet kurang memuaskan, okey, dia akan menjadi satu kesukaran lah bagi pelajar. Dan yang kedua yang saya dapat lihat adalah berkaitan dengan gadget. Sebab bukan semua murid-murid kita mampu. Cuma mungkin mereka boleh meminta kepada ibu bapa lah, minta handphone mak ayah, ya, dan gunakan untuk belajar dalam kelas. Okey, yang itu saya nampak lah. Mungkin itu juga kelebihan kepada Encik Rahman sendiri selaku juara digital. Ya, betul. Mereka yang dikategorikan sebagai top influencer, menggunakan media sosial sebagai medium dan juga platform untuk berkomunikasi, berinteraksi bersama dengan pelajar. Bagaimana kekuatan atau kemahiran sebagai juara digital ini dalam kita mengamalkan pembelajaran ataupun kaedah alternatif norma baru ini? Okey, jadi sekarang ni kita nampak kan, ramai pelajar-pelajar kita menggunakan platform sosial media di Facebook, contohnya Facebook, di YouTube, Twitter. Okey, jadi apa yang kami gunakan adalah kami gunakan platform ini untuk bagi pendedahan kepada pelajar tentang ilmu yang dia nak belajar. Okey, contohnya yang saya boleh bagi, yang pertamanya tentang JPN Selangor lah. Okey, JPN Selangor dia ada satu inisiatif dia namakan sebagai Gegar Digital Learning. Ya, bergegar. Ya. Okey, Gegar Digital Learning. Dan inisiatif daripada JPN Selangor ni sangat baik tau. Sebab dekat situ pelajar-pelajar kita ni dia dah bagi macam jadual tau. Okey, dekat jadual tu nanti pelajar kita dia boleh join. Macam saya itu saya cerita tentang sains, okey, untuk program tuition sama. Tuition sama. Okey. Okey, jadi untuk tuition sama tu maksudnya tuition sains matematik. Okey. Jadi di situ kan pelajar dia dah bagi macam jadual dan pelajar tu dia tinggal masuk je lah nanti. Jadi nanti kita boleh mengajar secara atas talian. Kita panggil sebagai remote learning. Okey. Okey, kalau kita lihat ini antara paparan bagaimana pendidikan secara dalam talian itu dilaksanakan, pemeriksaannya ataupun ujian boleh dilakukan, kerja rumah pun boleh sebenarnya dilakukan secara dalam talian. Betul. Untuk memudahkan cikgu dan juga guru memantau bagaimana perkembangan mereka, kefahaman mereka, dan juga bagaimana mereka tahu perkembangan serta perjalanan subjek itu sendiri. Kalau kita lihat juga, kalau sebut saja pendidikan dalam talian ini, mungkin kita kurang nampak fizikal karakter mereka secara fizikal, kerana kalau di kelas kita tahu perkembangan fizikal mereka, karakter mereka, nakal tak nakal dan sebagainya, tapi kalau dalam talian kita suka sikit nak ramah. Encik Stephen bagaimana? Apa yang disebut tu yang betul lah. Macam saya, bila saya buat online teaching dengan pelajar, selalunya saya guna app-app yang untuk pembelajaran, untuk pengajaran saya guna app yang contoh seperti Google Meet, Microsoft Teams ataupun Zoom. So bila saya nak bagi kerja rumah, selalunya saya guna platform macam WhatsApp, Telegram, something yang student ada. Dia bukan macam great intervention. It's about benda janji pelajar tu boleh dapat satu yang dia boleh faham. But bila saya lepas saya mengajar pun, bila saya tanya pelajar-pelajar saya, mereka sebenarnya tanya saya balik, cikgu bila kita nak kembali ke sekolah? Ini orang kata apa, satu yearning, yes, diorang nak ni. Tapi macam itulah, it's very difficult untuk kita nak, sebab kita tak ada bersama dengan diorang, the environment is different. Tapi satu benda yang saya selalu ingatkan kepada mereka time ni adalah, walaupun kita tak dapat berinteraksi secara bersemuka face to face, it's only through online, saya selalu encourage mereka learn something during this PKP. Pernah sekali saya tanya anak murid saya ni, diorang pelajar-pelajar sains. Okey, saya tanya diorang, okey, kamu dah belajar banyak subjek sains. Macam mana kamu aplikasikan time cuti sekolah ni? Dia tak dapat jawab. Dia macam mana? So saya cakap dengan dia, sometimes apa yang kita belajar tu kita tak dapat aplikasikan. So there is something else yang kita kena buat. Jadi ada yang pelajar dia mula berkebun, mula memasak, dia belajar benda-benda ni. So I say this is also essential. It is not just academic based. It's for them to learn something new. Sebab tu macam saya rasa Cikgu Hamam pun akan bersetuju bila peperiksaan untuk macam PT3 dengan UPSR ni telah dibatalkan dan juga SPM ni ditangguhkan. Sebab kita tak nak bagi pressure kepada pelajar dan cikgu untuk mengejar silibus. It's something very unrealistic bila kita beri satu pressure, tapi situasi tak ada. We are not seeing our students face to face. Dia punya personal touch tu tak ada. And all of a sudden, so saya rasa that was a very good initiative. Saya akan setujulah sebab dia mengurangkan tekanan dan cikgu boleh mengajar dengan satu inisiatif baru, kaedah baru yang dia sendiri pun tengah belajar actually. So it's pro and con lah, you know what I'm saying. Tapi kemudahan tu memang ada. Boleh bangun terus start kelas. Betul. You know what I'm saying. So
but we still miss going back to school lah. Itu satu yang saya rasa cikgu-cikgu dan anak murid pun they have that Ya, betul-betul nak pakai baju sekolah, nak jumpa kawan-kawan sebenarnya juga rindu kan. Dia berkelas tu saya akan renting. Berapa lama dah tak macam ini yang pakai? Lama tak pakai. Okey, mungkin ada tips-tips untuk ibu bapa untuk orang kata mengawal memantau anak mereka juga semasa pengajian di rumah tu, macam mana? Ada tak tips? Okey, jadi pesan saya untuk ibu bapa lah. Okey, jadi bila kita nak memantau anak-anak ni, yang pertamanya kena pastikan gadget tu sentiasa berada, memang benda tu ada dengan pelajar dia, tapi dia kena tengok jugalah pantau pergerakan, takut nanti digunakan untuk benda yang lain. Kita takut sepatutnya belajar sains, takutnya jadi Mobile Legend. Itu kita takut. Sebelah ni PC, sebelah ni handphone. Okey, Stephen? Bagi saya, ini untuk ibu bapa. Bagi saya rasa they should monitor anak-anak mereka, at least contact dengan cikgu-cikgu. Ada tak anak murid saya join kelas cikgu, ada tak dia buat kerja rumah. Kalau kita biar je macam tu, then mungkin dia akan terlepas lah, sebab kebebasan tu terlalu banyak kepada anak murid kat rumah. So I think parents should also play a role. Dan sebab kebanyakan parent pun dia pun cikgu juga, so saya harap itulah tips saya, dan jangan pressure anak-anak untuk it's not about academics, it's about surviving this new norm, dan kita mempelajari kaedah baru ni juga. Baik. Terima kasih Cikgu Abdul Rahman Ali Bashar dan juga Cikgu Stephen Isaac untuk perkongsian. Sekali lagi kena ucapkan selamat Hari Guru untuk anda berdua. Terima kasih. Semoga terus berkhidmat dengan cemerlang dan juga menjadi warga pendidik yang terus akan dihargai dan akan dikenang pada masa yang datang untuk kedua-duanya.